Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama yang diberi Ahmad Syaufi bin Zainal Abidin dari kelas IC 2201A, nombor pelajar 2020828104. Hari ini saya akan membentangkan tajuk assignment saya iaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang pertama, melihat wajah Allah ini pengenalannya adalah setiap nikmat yang kita dapat di dunia ini, iaitu nikmat kesihatan, kekayaan, nikmat bernafas ataupun segala-gala nikmat yang kita dapat atas dunia ini, bekerja, itu semua hanyalah 1% daripada nikmat-nikmat Allah SWT. Dan lagi 99% nikmat tersebut adalah di syurga. Allah akan berikan di syurga nanti. Dan nikmat-nikmat di syurga itu adalah seperti bidadari, makanan yang lazat, sungai yang rasanya sungai yang dibuat daripada arak, sungai yang rasanya madu, seperti susu, dan banyak lagi nikmat-nikmat tersebut. Akan tetapi ada satu nikmat yang paling disukai oleh penghuni syurga, iaitu nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya di sini adalah bahawa adakah kita manusia ini dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Kerana kita ini hanyalah manusia yang hina, dan bila kita belajar di sekolah, tidak ada pun mata pelajaran ataupun kita belajar akidah, tidak ada pun cikgu yang mengajar bahawa kita dapat melihat wajah Allah di akhirat itu nanti. Sesungguhnya kita dapat melihat wajah Allah kerana firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sesungguhnya ada perkataan wajhullah di situ. Berarti kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala insya-Allah jika diizinkan oleh Allah. Konsep melihat wajah Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23, yang bermaksud pada hari akhirat itu muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Allah berfirman dalam ayat di atas bahawa orang-orang beriman berseri-seri melihat Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Menurut tafsir Ibnu Katsir, melihat wajah Allah ini berasal daripada perkataan nadirah, iaitu merupakan menawan cemerlang lagi penuh kebahagiaan. Kepada Tuhannya lah mereka melihat, iaitu melihat dengan mata kasar. Ayat di atas adalah bukti yang cukup kuat bahawa kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu nanti. Dan janganlah kita menyamakan wajah Allah itu dengan wajah manusia. Sesungguhnya wajah Allah dan manusia itu lain. Kerana Allah ini adalah Tuhan yang penuh zat kebesarannya, yang menciptakan kita manusia yang penuh kehinaan ini. Dan dalil di sini adalah bukti yang cukup kokoh bahawa kita dapat melihat wajah Allah. Dan ada juga firman, ada juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sebagaimana kamu akan dapat melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Bulan purnama itu adalah bulan yang sangat terang, bulan yang penuh. Bila kita lihat sangat jelas, macam itulah kita akan lihat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukti-buktinya bahawa kita dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu nanti. Konsep Mu'tazilah dan Jahmiyah dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu golongan Mu'tazilah dan Jahmiyah ini? Mereka adalah ahli kalam. Mereka menggunakan falsafah dalam menerangkan agama itu sendiri. Kita mulakan dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini pengasasnya adalah Wasil bin Atha. Bagaimanakah golongan Mu'tazilah ini boleh muncul? Adalah Wasil bin Atha Wasil bin Atha berkata, pelaku dosa besar apabila mereka bertaubat, mereka berada dalam kedudukan yang tengah-tengah, iaitu bukan mukmin dan bukan kafir. Itu adalah pendapat Wasil bin Atha. Dan setelah itu Hasan Al-Basri mengatakan bahawa lepas kejadian itu Wasil bin Atha ini pergi ke satu tiang penjuru, ada satu tiang masjid, satu penjuru tiang masjid, dia mengasingkan diri. Maka daripada itulah dia dapat gelaran Mu'tazilah daripada Abu Hasan Al-Basri. Abu Hasan Al-Basri mengatakan bahawa Wasil telah mengasingkan diri. Mu'tazilah ini bermaksud mengasingkan, iktazala anhu. Dan Mu'tazilah ini adalah golongan yang menggunakan akal dalam menetapkan sesuatu hukum. Dan Mu'tazilah ini tidak melandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Mereka hanya menggunakan akal semata-mata. Mu'tazilah mengatakan bahawa melihat wajah Allah ini adalah mustahil, kerana Allah ni tidak berjisim, dan sesuatu yang tidak berjisim tidak dapat dilihat. Ini adalah pendapat Mu'tazilah yang menggunakan akal. Sesuatu yang tidak berjisim seperti angin,
kita tidak dapat lihat. Dan Mu'tazilah mengatakan bahawa Allah itu adalah seperti itu kerana Allah ini tidak berjisim. Dan kita lihat pendapat golongan Jahmiyah ini pula. Golongan Jahmiyah ini pengasasnya adalah Safwan bin Jaham kalau tak silap. Golongan Jahmiyah ini, mereka ni berpegang bahawa manusia ini tidak mempunyai kebebasan, kehendak, kemampuan ataupun daya usaha mereka sendiri. Golongan Mu'tazilah ini golongan Jahmiyah ini berpendapat bahawa apa yang manusia itu buat itu semuanya adalah ditakdirkan. Contohnya seperti manusia itu melakukan dosa, itu semua takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala. Mereka tidak ada daya untuk menghalang dan mengelak perbuatan itu. Seperti membuat pahala. Seperti sekarang ini saya sedang berkata-kata, itu adalah takdir Allah. Saya tidak ada kehendak untuk melawan. Itu adalah pendapat Mu'tazilah. Pendapat Jahmiyah. Golongan Jahmiyah ini menafikan bahawa melihat Allah itu adalah melihat Allah itu adalah benar. Kerana mereka hanya menafikan bahawa melihat Allah itu adalah benar. Kerana mereka hanya berpegang bahawa orang mukmin hanya menunggu ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah macam ni. Kita bekerja di bawah satu syarikat yang kecil, kita dapat gaji. Sebab apa kita dapat gaji? Kita bekerja, kita dapat gaji. Akan tetapi kita tidak dapat lihat siapa bos mana yang bagi kita gaji tu. Mungkin HQ, kita tak dapat lihat HQ mana yang bagi. Dia macam tu lah lebih kurang. Dan kita ni, Jahmiyah ni berpendapat bahawa kita ni hanya menunggu ganjaran saja. Kita dapat lihat pun wajah Allah. Mereka menafikan. Kerana itulah golongan Jahmiyah ini adalah golongan yang sesat. Jahmiyah dan Mu'tazilah ini dua-dua adalah golongan yang sesat. Pendapat mereka amat berlawanan dengan pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga adalah nikmat yang paling disukai di syurga. Nabi bersabda, apabila golongan orang yang beriman masuk syurga, Allah berkata, kamu nak sesuatu yang aku tambah untuk kamu? Penghuni syurga berkata, bukankah engkau, ya Tuhanku, sudah cukup memberikan kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke syurga dan selamatkan kami dari api neraka? Nabi berkata, ketika itulah dibuka penghalang dan mereka tidak pernah diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat Tuhan mereka. Kemudian Nabi membaca surah Yunus ayat 6, buat mereka yang berlaku baik dan tambahnya. Hadis riwayat Muslim. Wajah Allah Subhanahu Taala adalah antara kenikmatan yang tertinggi bagi penduduk syurga. Kenikmatan ini dapat mengalahkan kenikmatan syurgawi yang lain, seperti bidadari, makanan minuman yang begitu lazat, pakaian yang dibuat daripada intan permata, bahkan dapat mengalahkan nikmat menjadi penghuni istana syurga itu sendiri. Bahawa di sini hendak mengatakan bahawa melihat wajah Allah ini adalah nikmat yang paling disukai. Sehingga kan mereka ni, penghuni syurga ni, sanggup meninggalkan segala nikmat-nikmat yang lain hanya untuk melihat Tuhan mereka sahaja. Cuba kita bayangkan kalau kita masuk ke dalam syurga, mesti kita nak bidadari, mesti kita nak apa yang kita kehendaki ni, apa yang terdetik ni akan tercapai. Tetapi kita sanggup meninggalkan segala nikmat-nikmat tersebut hanya untuk melihat wajah Allah Subhanahu Taala, sifat yang agung, zat yang agung, Tuhan yang menciptakan kita. Dan itu adalah nikmat yang paling disukai, iaitu melihat wajah Allah. Ini adalah terbukti kerana hadis ini menunjukkan bahawa nikmat itu adalah nikmat yang paling disukai. Dan kita tidak boleh menolak atau menafikan lagi hadis ini kerana ini adalah kata-kata daripada Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya adalah keistimewaan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat apa yang istimewanya melihat wajah Allah ni. Sifat wajah Allah adalah satu sifat zat yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis, iaitu pada firman Allah, dan orang yang sabar kerana mengharap wajah Tuhannya. Surah Ar-Ra'd ayat 22. Di dalam Al-Quran, selain surah Qiyamah tadi, ada juga mengatakan bahawa orang yang bersabar kerana mengharapkan wajah Tuhannya. Sesungguhnya betapa istimewanya wajah Allah ini kerana kita ni bersabar untuk melihat wajahnya. Contohnya seperti kita dah lama tak jumpa dengan girlfriend kita, atau boyfriend. Contoh macam dah setahun, 2 tahun tak jumpa. Lepas tu kita tak sabar nak jumpa dia kerana mereka itu adalah seorang yang sangat istimewa bagi kita. Contoh macam kita duduk kat asrama, duduk college masuk you duduk college. Tak sabar nak balik rumah. Sebab apa? Nak jumpa mak ayah kita. Sebab mak ayah ni adalah orang yang melahirkan kita, orang yang sangat special bagi kita. Begitu juga dengan Allah. Allah ni adalah orang yang menciptakan kita. Dan itu adalah Allah ni kira orang yang Tuhan
yang kita letakkan yang tertinggi di dalam diri kita ini. Nabi Muhammad juga pernah berdoa agar Allah berikan keistimewaan kepada baginda agar dapat melihat wajahnya. Keistimewaan melihat wajah Allah ialah penghuni syurga sendiri menantikan hari Jumaat untuk melihat wajah Allah. Penghuni syurga hanya dapat melihat wajah Allah pada hari Jumaat sahaja. Kerana hari Jumaat itu adalah hari yang sangat special. Dan mereka sangat menantikan hari Jumaat hanya untuk melihat wajah Allah. Bayangkan daripada hari Sabtu sampai hari Khamis, mereka hanya berapa hari tu, mereka hanya menantikan hari Jumaat saja untuk melihat wajah Allah. Kerana wajah Allah ni adalah sangat special. Kerana Allah ni yang menciptakan kita, dan kerana Allah ini adalah zat yang agung. Contohnya macam kita pergi ke Masjidil Haram kan. Kita masuk masjid tu mesti kita melihat Kaabah. Betapa specialnya Kaabah ni. Kerana Kaabah ni adalah tempat utama ibadat kita, kiblat kita. Tempat utama seperti mana orang kata, tempat orang-orang Islam semua berkumpul, tempat penyatuan ummah. Seperti itulah boleh dikatakan specialnya tu. Allah berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 35 yang bermaksud mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada kami ada tambahannya. Apakah tambahan yang dimaksudkan dalam surah Al-Kahf ini? Ada pendapat mengatakan bahawa dalam pendapat ulama tafsir mengatakan bahawa tambahannya itu adalah nikmat syurga yang Allah akan berikan kepada kita. Dan Anas dan Jabir Abdullah berkata tambahannya itu bererti Allah SWT memuliakan mereka sampai mereka dapat melihat Allah. Hal itu terjadi setiap hari Jumaat. Amalan-amalan yang tertentu untuk mendapat melihat wajah Allah SWT. Okay, sebagaimana yang ada hadis tadi bahawa surah Yunus ayat 26, inilah surahnya yang bermaksud untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amalnya baik akan digunakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia. Menurut tafsir Fathul Qadir jilid 5, surah Yunus ayat 26 ini maksudnya adalah bagi orang-orang yang berbuat baik, yang melaksanakan amal-amal yang diwajibkan Allah atas mereka dan menahan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang ke atas mereka. Okey, di ayat ini mengatakan bahawa kita melakukan amal yang disuruh oleh Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya, meninggalkan segala maksiat. Membuat amalan itu dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, khusyuk kerana Allah Ta'ala dan mengharapkan ganjaran daripadanya. Tambahan yang dimasukkan adalah ganjaran yang Allah berikan kepada mereka, iaitu syurga sebagaimana yang dikatakan tadi. Dan ada pendapat lain mengatakan bahawa tambahan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Jadi amalan yang kita perlukan untuk melihat wajah Allah SWT ini adalah seperti yang ada dalam surah ini, melaksanakan amal-amal yang diwajibkan Allah ke atas kita dan menahan diri kita daripada perkara yang dilarang, daripada perkara kemaksiatan yang dilarang atas diri kita. InsyaAllah kita dapat melihat wajah Allah SWT di akhirat itu nanti. Walaupun kita duduk syurga yang paling rendah, tidak dapat duduk di syurga Firdaus, kita akan dapat juga melihat wajah Allah pada setiap hari Jumaat. Itu adalah satu nikmat yang paling besar lah, kerana dapat juga melihat wajah Allah itu sendiri. Yang seterusnya adalah cara kita melihat wajah Allah. Bagaimanakah cara kita melihat wajah Allah? Itu adalah satu persoalan yang kita dapat lihat di sini. Dan ada sabda Nabi yang bermaksud, satu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW dan baginda melihat kepada bulan pada malam bulan mengambang, lalu bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti mana kalian melihat bulan ini, dan kalian tidak akan mempunyai masalah untuk melihatnya. Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menyatakan bahawa kita dapat melihat Allah ni sangat jelas seperti kita lihat bulan, sebagaimana yang diterangkan sebelum ini. Kita tengok bulan purnama kat pantai, kita nampak adakah bulan itu sama-sama ataupun jelas. Sangat jelas. Tidak seperti kita melihat anak bulan terpaksa pakai teleskop lah apalah. Bulan purnama ni sangat jelas untuk dilihat. Menurut Ibn Taymiyah menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan orang-orang beriman melihat Allah pada hari kiamat secara langsung, tidak menggunakan mata kasar. Mereka sendiri tidak menggunakan mata kasar mereka sendiri, tetapi dengan cara yang sesuai dengan kebesaran Allah SWT. Kerana Allah tidak sama dengan satu pun makhluknya. Di sini kita dapat mengetahui bahawa kita tidak dapat melihat Allah menurut pendapat Ibn Taymiyah lah. Kita tidak dapat melihat Allah sebagaimana kita melihat dengan mata kita. Sebagaimana kita lihat kawan-kawan kita, kita tidak dapat melihat Allah dengan cara tersebut. Tidak dapat menggunakan mata kita sendiri. Mungkin ada satu cara yang Allah berikan untuk kita melihat kebesaran Allah itu. Kerana
kita ini hanyalah manusia yang hina. Allah ini adalah satu zat yang sangat besar, yang sangat agung. Macam kita nak lihat, contoh macam kita nak pergi menghadap sultan, adakah kita boleh menghadap gitu-gitu je? Kalau orang-orang yang hina macam ni tak lepas nak menghadap sultan ni, menghadap agung ke, tak lepas. Mesti kita nak lihat, nak tengok agung macam mana, rupa agung, kita tengok YouTube, kita tengok Google. Macam inilah cara kita nak melihat Allah ni. Tidak dengan mata kita sendiri, tapi dengan cara yang sesuai dengan kebesaran Allah itu, yang Allah kebagikan kepada kita. Seterusnya adalah kesan beriman dengan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kesan kita dapat kalau kita beriman dengan melihat wajah Allah ni? Okey, kesan dia yang pertama adalah kita dapat menolak semua pandangan mengatakan bahawa wajah, tangan dan kaki Allah yang terdapat dalam Al-Quran adalah tidak benar dan hanya berlandaskan takwilan sahaja. Tangan, wajah dan kaki Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Okey, yang ni yang saya nak tegaskan bahawa contoh, kita manusia ada kaki. Gajah pun ada kaki, rimau pun ada kaki, kucing pun ada kaki. Tapi adakah kaki manusia, gajah, rimau, kucing sama? Tak sama. Tapi nama je yang sama. Tapi pada hakikatnya kaki manusia seperti yang kita ada, kaki gajah seperti besar macam tu. Macam tangan, kita ada tangan. Haiwan lain pun ada tangan. Tetapi adakah tangan kita dengan tangan haiwan lain sama? Tidak sama. Ada banyak benda atas dunia ini nama yang sama tetapi lain dia punya hakikat dia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pandangan ulama salaf tentang ayat-ayat mutasyabihat, terdapat potongan-potongan ayat yang menggambarkan bahawa Allah mempunyai sifat yang sama dengan makhluknya, iaitu kalimah istawa yang berarti duduk, wajah Allah yang berarti wajah Allah. Ayat ini seolah-olah Allah mempunyai wajah seperti wajah manusia biasa. Yang menjadi perbezaannya adalah bahawa wajah Allah itu adalah kekal, sedangkan wajah manusia ini akan binasa. Dan sesungguhnya kita tidak boleh menyamakan wajah, tangan dan kaki Allah itu sama seperti manusia, kerana laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesannya adalah kita beriman. Sebelum ni kita beriman, sebelum kita tahu melihat wajah Allah ni, mungkin kita berpendapat bahawa wajah Allah itu bermakna keadaan Allah, yadullah itu bermakna kuasa Allah. Tapi selepas kita mengetahui melihat wajah Allah ni, kita dapat beriman bahawa Allah itu ada wajah, Allah itu ada tangan, ada kaki, tetapi tidak sama dengan manusia. Kita beriman sampai situ saja cukup. Seterusnya, perbandingan melihat wajah Allah di syurga dan di neraka. Di syurga Firdaus, para penghuni syurga itu dapat melihat wajah Allah itu 2 kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan waktu petang. Di syurga lain, para penghuni syurga dapat melihat wajah Allah pada hari Jumaat sahaja. Dan di syurga ini, confirm lah para penghuninya dapat melihat wajah Allah sebagaimana dalam surah Al-Qiyamah, sebagaimana sabda Nabi tadi. Itu adalah di syurga. Dan di syurga ini hanya ada 2 perbezaan saja, iaitu syurga Firdaus dan syurga selain syurga Firdaus. Dan di neraka pula, firman Allah, mereka pada hari itu terlindung daripada melihatlah mereka. Surah Al-Mutaffifin ayat 15. Ayat ini ditujukan kepada orang kafir dan musyrikin yang tidak akan dapat melihat wajah Allah itu, kerana ia adalah hukuman bagi mereka yang kafir. Dia sampai hukuman api mereka itu sendiri. Dan Allah menunjukkan ayat ini hanyalah untuk orang kafir sahaja, dan orang beriman insya-Allah boleh melihat wajah Allah. Kerana ayat ini Allah tidak menyatakan untuk orang beriman, tetapi Allah menyatakan untuk orang kafir menurut tafsir-tafsir, menurut pendapat ulama tafsir. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.